Okey, baik. Surah yang terakhir. Surah yang terakhir. Sebab ada 20 minit lagi, Tuan sekalian, tak habis masa lagi. Nampak dah simpan buku tak? Sebab nampak macam saya nak habis kan? Ada 20 minit lagi, Tuan sekalian. Don't worry, sempat lagi untuk satu surah, insya-Allah. Surah apa, Tuan sekalian? Surah apa yang terakhir? Yang terakhir, insya-Allah. Al-Qari'ah. At-Tariq. At-Tariq. At-Tariq maksudnya apa, Tuan sekalian? At-Tariq yang berjalan. Sebab tarik ni kan, tarik kan kita kata jalan. So yang berjalan, ataupun setengah kata yang melintas. Surah At-Tariq adalah surah yang keberapa dimulakan dengan sumpah? Kalau Buruj surah ke-7, surah Tariq surah ke-berapa? Surah ke-8. Itu fakta pertama yang anda boleh tahu. So surah At-Tariq adalah surah yang ke-8 yang dimulakan dengan sumpah. Dan surah At-Tariq juga poin nombor 2 Allah nak sampaikan, setiap jiwa ataupun dalam kurungan anda tulis manusia, setiap jiwa ataupun manusia ada penjaganya. Ada tulis macam tu. Poin dia adalah setiap jiwa dalam kurungan manusia ada penjaganya. So bila sebut penjaganya, siapa penjaga tu? Sebab setiap, poin tadi saya kata ni, setiap manusia ada penjaga dia. Setiap jiwa ada penjaga dia. So siapa penjaga tu? Siapa penjaga tu? Malaikat. Yang itu ayat keempat Allah sebutkan. Allah kata kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Dalam ayat tu Allah sebut siapa hafiz itu? Malaikat. So maksudnya tuan-tuan sekalian, kita semua ni ada malaikat yang jaga ya. Jaga apa maksudnya? Jaga bagi makan ke? Jaga bagi minum ke? Tak, jaga ni memerhatikan kita. Setiap gerak-geri langkah kita semua dalam pemerhatian dan penjagaan malaikat. That's number 2. Poin nombor 2. Poin nombor 3, tuan-tuan sekalian, surah At-Tariq juga memberitahu pada kita bahawasanya terlalu banyak adanya dalil yang kuat yang menunjukkan Allah berkuasa untuk menghidupkan manusia kali kedua. Sebab kalau kita baca surah An-Naba, surah An-Nazi'at khususnya, kalau anda baca surah An-Nazi'at, apa argument diorang, still remember tak? Dia kata, kalau dah mati-mati ya, apa lagi nak cerita pasal kehidupan semula ni? Kan ingat lagi tak apa argument diorang? Kan dia kata, tak logik tulang yang dah hancur jadi debu, tiba-tiba dah bercampur dengan faktor-faktor sekeliling, debu-debu lain, tulang-tulang lain, debu-debu yang bermacam-macam benda. Bolehkah bila Allah nak hidupkan balik, Allah kembalikan debu yang dah bercampur tu kepada pemilik asal dia balik? Boleh tak boleh? Kalau kita beriman, kita akan cakap boleh tak? Boleh kan? Tapi logik orang-orang kufar, orang-orang Quraisy kat Mekah, dia kata tak logik. Sebab dia fikir macam kita fikir. Anda beli tepung cap A, tepung cap B, lambat dalam satu bulan, campur, arahan dia asingkan balik. Boleh? Boleh? Siapa yang cerita piramid tu yang Musa menjanggut? Musa menjanggut tadi buat apa sebenarnya? Menghasilkan tepung cap A dan tepung cap B. Cap dan tepung, cepuk. Okey, nak kata apa sekalian? Kan mustahil. So itulah logik akal yang digunakan oleh orang Quraisy kat Mekah. Dia kata mana boleh? Dia pada zaman dulu dah ada orang mati dah, tulang jadi debu dah bercampur dengan asap kilang, dah bercampur dengan debu-debu manusia lain, dah bercampur dengan oksigen, dengan gas-gas lain. Bolehkah bila Allah nak hidupkan balik, Allah kembalikan kepada pemilik asal? Tak logik dia kata. So tuan-tuan sekalian, Allah stick lagi dan Allah masih lagi nak mendatangkan hujah-hujah yang kukuh. Allah kata, benda tu senang bagi aku untuk aku lakukan. Kamu je rasa aku tak boleh buat, aku boleh buat. Allah boleh buat tak macam mana? Okey, kalau saya tanya anda, sebelum anda baca surah At-Tariq, apa bukti ataupun macam mana kalau anda berhadapan dengan orang yang not yet Muslim, yang tolak idea pasal kebangkitan semua, dia tak reject pasal dia akan mati. Sebab setakat ni semua agama tak menafikan yang semua orang akan mati. Yang orang nafikan adalah adanya kebangkitan semula, yang kita semua akan hidup balik lepas kita mati. Yang tu tak semua agama percaya benda ni. So kalau anda diberi masa 5 minit, contoh anda pergi ke airport, sebab pernah berlaku, anda pergi ke airport, tiba-tiba ada seorang yang not yet Muslim, siapa anda? You have 5 minutes to explain to me why is your religion is better than me.
Soalan cakap apa kepada orang itu? Okay, now I change the question. Saya tukar. Ada masa 5 minit explain tentang betul teori yang semua akan dihidupkan semula selepas mati. Apa bukti? Kalau anda ada masa 5 minit. The time start from now. Kongsi dengan saya, apa hujah yang nak bagi pada orang tersebut? Tapi lepas saya tengok soalan ni, ada tak? Saya ragu lah sekarang ni. Betul ke tidak? Tapi saya rasa anda percaya semua akan lagu kebaikan semula. Tapi kita tak nak sekadar kepercayaan kita nilainya dah Allah sebut. Saya percaya je lah. No. Sebab kita kena ingat, kita kena ada reason kenapa kita percaya benda. Sebab kita tak lagi, sebab ada selesa tuan-puan sekalian, sebab Malaysia ni majoriti Muslim. Cuma ada pergi kat luar sana tuan-puan sekalian, orang sentiasa argue agama anda setiap masa. Kenapa kamu agama Islam? Tercengang tak jawab. Okay. Simple sikit soalan. Macam mana bukti yang boleh berlaku kehidupan semula? Jangan baca atorik lagi, jangan baca, sebab jawapan ke situ. Anda dulu. Macam mana? Marah dia kat kawan. Jangan cakap duit. Tak, kalau anda nak sebut kat sayang anda, nak kat kawan anda, nak jawab apa hujah anda kalau ditanya macam tu kat anda? Tuan-puan sekalian. So kalau kita tak mampu jawab, tuan-puan sekalian, we are not ready yet kat luar sana. Mana tahu lepas ni anda pergi TC tu cempedak kan, tiba ada orang tanya kan, why Islam ni? Dia tanya, bang, betul ke kiamat ni? Tak betul ke kiamat ni? Betul ke kebangkitan semula? Anda jawab apa? Mesti anda akan datangkan proof dalil kepada dia orang. Sebab 5 minit habis dah ni. Takkan anda nak diam je ni? Abang, saya tak banyak masa 5 minit je. Okey, nak jawab apa? Adik-adik, Tafiz Mariam tak Muslim. Macam contoh satu kolonel Zaikatul Maut, seperti yang hidup tu pasti akan mati. Maksudnya setiap bumi ni pada masa satu masa dia akan runtuh juga, dia akan kiamat juga. Okey, tu mati. Yang ni hidup balik. Saya kata ni semua agama tak tolak idea mati. Semua akan mati. Semua tu percaya. Yang dia orang tak boleh terima adalah lepas mati tu akan hidup balik. Dan Nabi pula kata lepas hidup balik tu pula akan dapat nasib syurga neraka. Lagi dia orang tak boleh terima. Sebab Nabi duk cerita pasal apa tau? Yang kamu kalau perangai macam ni, kamu yang nasib lepas hidup semula tu, neraka tempat. Lagi dia tak puas hati. So anda seminit lagi. Apa yang anda nak cerita pada orang itu kalau dia tanya persoalan itu pada anda? Ada masa dah? Anda nak kongsi ke? Saya tak ada hadiah nak tawarkan ini tuan-tuan sekalian. Kalau ada hadiah tu cepat sikit kat tangan bos ni. Ya? Oh ya, sungguh. Tiket free. Seminar seterusnya. Oh, jimat tu makan anak ikan bakar. So tu sudah tepung. Serius sangat. Ada tiket free kata penganjur. Penganjur cakap macam ni. Oh my god. Cepat. Tak ada cuba? Tak, why saya tahan jawapan kepada anda? Sebab saya nak anda bersyukur yang anda ada satu keyakinan yang tinggi meskipun anda tak ada reason. Kenapa saya kata anda kena bersyukur? Sebab ada orang yang terlalu gairah nak reasoning sampai kesudahan tak jumpa Tuhan sampai dia mati. Anda ada kekuatan, yakin je Allah sebut. Sebab apa tau? Without reason pun anda kata, yes, this is the truth. Anda gelak pula. Betul. Ini level iman para anbiya tau. Sebab para anbiya, apa level iman dia? Sami'na wa ta'na. Aku dengar, aku tak ada. Aku malah cara dah pasal apa reason ke apa, lah tak piyah. Sebab Allah dah cakap, aku percaya je lah. Macam tu. Lepas tu anda kena bersyukur ada macam ni. Tapi saya nak gambarkan pada anda, takkan anda sekadar nak selesa, anda je yang okey dan percaya. So kalau anda diberi tugas, Wadi, saya tak nak pergi jauh. Kalau anda tanya nanti, anda nak jawab apa? Takkan anda nak cakap dekat anak anda, adik, Allah cakap macam tu.
Adik beriman tak pada Allah? Ada rasa budak tu terkejut tak kalau ibu dia cakap macam tu? Cepat. Tak nak take it free. Yes. Cari. Okey. Ada juga akhir sebab. Tentang kelahiran. Macam mana? Terbentuknya seorang manusia dalam rahim ibu. So macam mana dia explain tentang kebangkitan semula? Hampir-hampir dah tu. Regeneration. Okey. Baik, hampir dah tu puan, hampir dah. Macam mana? Separuh tu. Ulang pada pengatur, saya tak tahu. Sebab hampir dah tu. Okey, baik. First thing adalah kita kena ingat. Ada yang cuba lagi ke sebelum saya bagi jawapan? Ada yang cuba lagi? Sebelum saya jawab jawapan dia. Tutup dulu kan? Give up lah. Malah. Oh, banyak. Okey, baik. Tuan sekalian macam ni okay. Apa yang puan tadi tu sebut tu betul tak? Sebab anda pernah tengok tak satu benda yang dah mati? Satu benda yang dah mati last kali dihidup balik. Sebab ada tak dalam Quran Allah sebut pasal real story, cerita pula, bukan sekadar tumbuhan. Ada orang yang pernah mati atau hidup kembali. Ada tak? Kisah Nabi apa? Nabi Musa, yang mana ada pembunuhan dekat kampung satu belakang. Kan? Lalu tuan-tuan sekalian, apa yang Allah perintahkan Nabi Musa buat? Yang first kali kan cari Baqarah, yang pukul pada mayat tu kan, bangun tak tuan-tuan sekalian? Bangun kan? So kat situ pun satu dalil yang tuan-tuan sekalian, Nabi Musa punya cerita ni setakat ni, dia ada juga cerita ni dekat dalam kitab Taurat dia. Yang kita katakan orang duk baca apa benda hari ni, Taurat pada zaman kini. Kan? Ada dalam kitab Taurat pasal cerita benda ni. Satu. Dua. Ada tak orang yang dah mati 100 tahun? Cerita betul ni, cerita betul. Dah mati 100 tahun, lepas tu hidup balik. Ada tak? Dia bukan tidur ni, mati. Ada tak dalam Quran Allah cerita pasal dia? Jangan kata anda tak tahu cerita ni. Anda mungkin selama ni mungkin pernah dengar cerita pasal 7 orang pemuda yang tidur 309 tahun. Tapi anda pernah tahu tak dalam Quran surah Baqarah ada cerita pasal seorang lelaki yang mati selama 100 tahun dan dihidup kembali? Surah apa ni? Surah Baqarah. Pasal siapa? Ada setengah tafsir menyebutkan namanya Uzair. Ayat ke berapa kalau anda nak baca lah cerita tu. Dia surah Al-Baqarah ayat yang ke-259 tak silap saya. Al-Baqarah 259. Bismillah. Betul ke tidak? Yes, betul. Allah sebut dalam ayat ni, "Au kalladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha, qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha." Okey, dengar. Dia minta pada Allah, boleh tak kau demonstrate pada aku macam mana bukti kau hidupkan satu makhluk yang telah mati. Tu. So, tuan-tuan sekalian, Allah pun fa'amatahu, Allah matikan orang tu sendiri yang minta tadi. Dan Allah kata berapa lama? Mi'ata amin, selama 100 tahun mati dia. Bukan tidur, mati. Thumma ba'athah, kemudian dihidupkan semula. Jadi nak kata tuan-tuan sekalian, dalam Quran tu sendiri ada tak cerita orang yang pernah mati dan dihidupkan balik? Itu satu. Yang kedua, kenapa saya kata puan punya jawapan tadi hampir? Sebab pada penciptaan tubuh badan kita sendiri ada tanda-tanda boleh berlaku kebangkitan semula. Khususnya dalam surah At-Tariq. Baru boleh tengok surah At-Tariq sekarang. Sebab tuan-tuan sekalian tengok bila Allah sebut tentang manusia diciptakan daripada air mani, betul? Kan? So dalam ayat apa tu yang Allah kata pasal air mani? So itu adalah bukti. So macam mana kita nak kata daripada air mani itu sebagai bukti Allah boleh
dan mencipta semula manusia ni pada hari akhirat. Sebab tu puan sekalian kena ingat, air mani ni benda yang kecil ke benda yang besar? Saya tak masukkan air tu, saya masukkan apa? Sperma. Kecil kan? So, sekecil-kecil benda aku mampu takbir dan aku mampu bangunkan daripada kecil sampai jadi besar kedapak macam kamu hari ini. Kalau macam tu aku boleh jaga dan kawal, yang kamu tak ada kuasa untuk mengawalnya, takkan nak cipta kamu balik dekat akhirat. Aku tak boleh buat. Boleh explain kat saya? Tak apa, anda anggap je ni pelan-pelan pelajaran. Explain. Badan anda basically bentuk dia macam ni. Saya tak pandai lukis. Ni Baymax kot. Kan? Basically badan kita macam ni. Tapi apa asal kita, tuan-tuan sekalian? Betul? Betul? Siapa boleh explain daripada sekecil-kecil makhluk bernama sperma ni, mana muncul tangan? Mana muncul kaki? Mana muncul telinga? Mana muncul kepala? Mana muncul rambut? So daripada sekecil-kecil benda, Allah takbir, bercantum dia dengan over, tuan-tuan sekalian, membiak dia, membesar dia, sampai kita sendiri ada tak kuasa mengawal. Saya nak tunggu telinga sekarang. 1, 2, 3, telinga apa? Ada kawal tak tuan-tuan sekalian pertumbuhan-pertumbuhan pada badan anda? Mak anda kawal ke anda pertumbuhan kat dalam perut? Tak. Allah jaga semua satu. Bila anda lahir kat dunia, boleh explain tak macam mana anda boleh jadi besar sampai sekarang ni? Lahir dulu macam ni ke? Keluar-keluar daripada perut ibu. Ada tak anda kata, saya ni ustaz, bila sampai satu umur yang matang, saya tarik tangan saya jadi panjang sikit. Panjang dah tangan. Kalau nak besar sikit, saya tiup. Besar sikit. Ada tak anda membentuk muka anda sendiri? Macam mana proses tu boleh berlaku ya? Dan Allah kata, bila aku dah bagi kamu sampai ke besar, sampai ke puncak, daripada kecil, besar balik. So, last kali kita makin ke arah mana lepas tu? Ada perasan tak? Bila makin tua kan, kita makin ke bawah balik dan badan kita makin mengecil. Betul? So, tuan-tuan sekalian, agak-agak kalau itulah dia punya rotation. Boleh tak lepas kita dah makin kecil dan kita dah mati nanti, Allah repeat the same thing. Sebab benda yang sukar untuk dijaga, benda kecil, tak tahu nampak ke tidak daripada pandangan kasar, Allah yang takbir benda tu sampai jadi besar. Takkanlah benda yang pernah dilakukan dulu tak boleh buat balik lagi. Betul? So itu gambaran. Sebab tu saya kata hampir buat. Tapi bergantung penganjur. Penganjur kata okay, at least buka idea, free ticket for you. Bukan saya. Penganjur. Okey, baik, boleh faham Kita nak habiskan sikit lagi 2 minit je lagi, Masya Allah. Sebab bagi 5 minit tu masa tadi kan. Okey, baik. So nampak macam mana penciptaan air mani ini sebagai bukti. Sudah terkata ada dalil yang kuat menunjukkan Allah mampu mendatangkan kebangkitan semula. So buktinya adalah bagaimana Allah mentadbir air mani yang tak ada orang boleh kawal. Okay, tak ada orang boleh kawal. Seterusnya tuan-tuan sekalian, hari kiamat tu nanti semua yang terbuku di hati akan terbongkar. So Allah kata bila berlaku hari kiamat nanti, what inside sudah tidak jadi rahsia nanti, Allah kata. Sebab Allah kata, yauma tublas sarair. Benda-benda yang berada dekat dalam hati ni bersifat rahsia ni, Allah kata semua akan tublan, akan terbongkar. Maksudnya tuan-tuan sekalian, ini juga dalil yang mengatakan nanti dekat akhirat nanti, segala benda yang pernah ada pendam kat dunia, Allah akan jadikan dia transparent. Dia akan jelas. Anda rasa mungkin anda nak jumpa jaga hubungan baik dengan kawan anda. Anda tak pernah cerita benda yang anda pendam tu kat dia. Tapi apa perasaan kawan anda bila hari tu datang nanti, benda tu terkeluar? Oh, selama ni kau tak ikhlas berkawan. Kahwin campur kawan. Berkawan. Kamu tak ikhlas berkawan dengan aku rupanya. Sebab apa pada hari tersebut semua benda akan dibongkar. Semua benda, sarair, semua akan dibongkar. Sebab tu juga ini adalah dalil. Kan saya pernah cerita kat sini kan, tuan-tuan sekalian, kalau kita terdetik tapi tak buat, terdetik benda jahat dekat dalam hati. Contoh geram sangat ni, aku nak bunuh dia, tapi anda tak bunuh pun.
Dosa tak? Ha? Okey, soalan yang mudah adalah kena catat tak? Masuk dalam catatan tak? Tak? Are you sure? Dah tu macam mana yang dikatakan dibongkar kan? Sebab tu puan sekalian, setiap detikan yang buruk yang anda lahirkan ke hati, semua kena catat. Without miss. Tapi Allah takkan bagi dosa kalau anda tak buat. Catat deh, ada kat situ. Sebab daripada sekecil-kecil perkara, mithqala dzarratin, Allah kata semua akan dihisap. Tapi Allah Maha Adil, benda yang kamu just terdetik tu aku catat, tetapi tak bagi dosa. Soalan jangan salah faham. Dia mungkin tak berdosa betul, tetapi tidak bermakna ianya tidak dicatat. Sebab macam mana nak dibongkarkan kalau tidak dicatat, tuan-tuan sekalian? Sebab as-sarair dia mesti dicatat barulah diblogik untuk dibongkarkan nanti. So tuan-tuan sekalian, anda rasa sanggup tak anda nak tanam benda-benda tak baik dalam hati sekarang ni? Sebab takut nanti terbongkar semua. Sebab tu lah tuan-tuan sekalian, hati kena mau jaga mah. Hati kena mau jaga. Kata orang Cina kan, hati kena mau jaga mah. Sebab dalam hati tu semua Allah akan catat. Allah katakan macam ayat tu, wa asirru qawlakum aw ijharu bih. Sama ada kamu cakap jahar ke ataupun asirru, kamu rahsiakan percakapan kamu. Maksudnya kamu bercakap dekat dalam. Allah kata aku mendengar sama je macam kamu cakap buat. Mungkin kita hari ni kalau kita dengar, kalau kita macam tu, cakap kuat kan. Tapi kalau kita berjih kat dalam pun Allah kata cakap dalam hati ke, cakap dekat mulut ke, Allah kata awjaharu bi innahu alimun bi dzatis sudur. Aku tahu belaka kat dalam hati kamu tu. Cara Allah mendengar benda kuat dan cara Allah mendengar benda yang tersembunyi sama je dengar dia. So masih lagi nak terdetik benda-benda tak baik dalam hati. Nak simpan dendam, nak simpan geram, buat benda tu, rancang benda ni, khususnya benda tak baik lah. Semua kena catat ya, semua kena catat. Cuma Allah tu adil, dia tak bagi dosa pada benda yang anda tak buat. Tapi tak seronok kan ada dalam catatan tu. Tapi ada peluang, ada peluang. Sebab Ustaz, kalau macam tu saya buat tahu ni, kena catat lagi ni. Banyak dah ni rasa-rasanya buka Malaysia penuh dengan segala detikan hati belaka saya rasa ni. So ada tak cara untuk saya padam detikan-detikan ni? Ada cara. Nak tahu? Doa. Doa dengan doa yang Nabi ajar. Nabi ajar doa muda. Yang ni kita baca pada 10 malam terakhir lah. Tapi boleh baca. Sebab ini cara Allah bagi pengampunan dengan cara Allah hilangkan segala rekod. Dia bukan sekadar anda, kalau istighfar Allah ampunkan, tapi rekod is still there. Tapi kalau anda mohon satu lagi bentuk pengampunan yang bukan sekadar istighfar, namanya afun. Semua orang ramai? Afun tu kalau anda ambil dan anda lakukan, anda mohon pada Allah, Allah bukan sekadar forgive, tapi Allah akan forget. Allah bukan sekadar forgive, tapi Allah akan forget sekali. Macam rekod tu tak ada. So apakah itu doa yang Nabi ajar? Yang kita baca 10 malam terakhir tentang tahajud tu, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hadisnya macam tu. Tapi kalau anda nak jamakkan, silakan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Okey. Afun kat sini bermaksud maaf dan hilangkan rekod. Maaf dan lupa. So nak tunggu 10 malam terakhir ke nak baca doa ni? No, daripada sekarang ni dah boleh start baca dah doa. Doa pada Allah. Ya Allah, banyak sangat benda yang aku tak tahu. Hari ni aku tahu banyak sebenarnya di hati kena catat. Tapi aku tahu tak berdosa, tapi tak seronok bagi aku. Bila akhirat nanti kau bentangkan benda-benda yang aku tak nak dengar dah. Benda tu aku dah lupakan dah pun. Kan? Tapi tuan-puan sekalian, ini cara terbaik untuk kita erase. Tahu erase? Padam. Benda-benda yang tak ada kaitan dalam hisab. Kan tak seronok. Patutnya hisab kita sekejap. Tapi kes-kes macam ni tu menyebabkan lambat. Delay sekejap kita kat kena hisab kat situ. Memang tak ada dosa, tapi terdelay sekejap kat situ. Tak seronok kan? Kan? Boleh So doa minta Allah erase semua benda-benda seperti itu dekat dalam hati. Boleh Okay.
Yang terakhir tuan sekalian Abida, dah lebih 5 minit ni tak apa ke? Sikit je lagi, insyaAllah sikit je lagi. Dan tuan sekalian, yang terakhir, betul ke? Sekarang surah apa? Surah Tariq ke A'la? At-Tariq. So kita dah sampai ke mana tadi? Apa poin saya sebut tadi? Semua akan terbongkar. Okey, 3 poin dengan cepat. Poin keempat adalah Al-Quran itu adalah mesej dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penyampai mesej tersebut. Sesulai, apa yang disampaikan Rasulullah itu bukan mesej dia, tapi apa yang disampaikan Rasulullah itu adalah mesej Allah. Boleh faham tak? So, kalau ada baca ayat itu, kadang-kadang ada orang ragu, seolah-olah macam Nabi ni create kot apa yang nak disampaikan. Tapi hakikatnya Allah tegaskan, no, yang Nabi sampaikan itu adalah mesej aku. Tapi aku lantik Nabi Muhammad sebagai penyampai mesej itu. So jangan salah faham. So Nabi ni tugasnya pun menyampaikan mesej Allah sahaja. Bukannya memastikan mesej Allah tu apa, mesej Allah tu berkesan ke hati, tak. Tugasnya menyampaikan apa yang aku suruh disampaikan. Itu je. So kamu bila dah tahu itu mesej aku, bermaksud kalau dengar daripada Muhammad, kau kena terima tak terima? Kena terima, sebab itu mesej aku, bukan mesej dia. Kalau mesej dia, mungkin kamu ada pilihan nak tolak ke tidak, tapi ini mesej aku. Dia cuma penyampai je mesej aku kepada kamu. Okey, jelas kan? Lagi, antara bukti keagungan Al-Quran, seperti pengakhiran surah sebelum ni, kan surah sebelum ni kan saya kata Allah tutup dengan Quran bagi petunjuk dan keselamatan. So antara bukti keagungan Al-Quran adalah surah sebelum ni diakhirkan Al-Quran bertindak sebagai petunjuk dan keselamatan. Tapi dalam surah At-Tariq Allah beritahu Quran juga bertindak sebagai qaulun fasal. Betul? Betul tak? Qaulun fasal, betul? Cuba tak? Macam mana ayat dia? Innahu laqaulun fasal. Jumpa tak? So Allah kata di samping dia memberikan keselamatan dan petunjuk kepada kamu, Quran juga bertindak sebagai qaulun fasal. Apakah maksud qaulun fasal? Kata-kata pemutus. Fasal ni maksudnya kata-kata pemutus. So maksudnya dia bertindak sebagai hakim kepada setiap benda-benda yang kamu bercanggah kat dunia. Contoh, kamu bercanggah, ya ke tidak berlaku kebangkitan semula. So apa Quran cakap? So bila Quran cakap akan berlaku kiamat, dia pemutus. Faham tak faham? Kalau kamu bercanggah tentang sesuatu terpuaskan, canggah tu, tapi bila Quran cakap macam tu, itulah pemutus bagi apa yang kamu bercanggahkan. Itu maksudnya qaulun fasal. Itu terjemahan pertama menurut para ulama tafsir. Terjemahan kedua tuan-tuan sekalian, qaulun fasal juga bermaksud Al-Quran juga akan jadi fasal, juga bermaksud pemisah. Kata-kata atau kata-kata pemisah. Bukan nak pisahkan suami isteri, tidak. Pemisah kat sini bermaksud pemisah di antara hak dan batil. So sebab itulah ada satu perkataan ataupun sifat Quran ni, nama lainnya adalah Al-Furqan, pembeza. Tapi fasal, pengkelas, memecahkan dua kelas. Fasal kan kelas, memecahkan kepada dua kelas. Kelas pertama kelas hak, yang kedua kelas batil. So itu juga dikatakan qaulun fasal. Satu kata-kata pemutus, kamu bercanggah sesuatu, Quran kata itu, itulah keputusannya. Tak ada lagi dah benda lain. Itulah keputusannya. Kamu kata kiamat benar tak benar? Kiamat tu berlaku ke tidak? So Allah kata, Quran kata kiamat berlaku. Maka Quran kata pemutus. Tak ada lagi dah perbincangan selepas. Okay? Dan yang terakhir, tuan-tuan sekalian, ayat terakhir surah ini menggambarkan bila mana orang tolak Quran yang disampaikan oleh Muhammad. Sebab dia orang argue Muhammad ni reka-reka je Quran ni. So dia tak merasakan apa yang Muhammad sampaikan itu adalah mesej daripada Allah. So apa yang berlaku tuan-tuan sekalian, mestilah seolah-olah macam Nabi ni, dia kata aku serah padamu, kalau kamu nak azab kaum aku, kamu azab. Tapi Allah kata pada Muhammad, no, jangan kamu harapkan aku akan azab mereka dengan cepat. Nanti dulu. So apa yang kita faham? Bila mana Rasulullah macam seolah-olah berserah dah kepada Allah untuk azab kaum dia yang tak mau dengar kata-kata daripada Allah ni, daripada Quran ni. Tapi Allah kata, no, jangan terlalu berharap untuk aku azab dengan cepat. Apa yang kita faham bila Allah sebut macam ni pada Nabi? Apa kita faham? Yang kita boleh faham adalah Allah
tidak pernah pun dahaga untuk menghukum manusia. That's the point. Anda berada pada situasi anda ni dah bertukus lumus dah menyampaikan mesej Allah ni, dan tiba masa untuk anda berserah kepada Allah. I give permission ya Allah, I let my kaum to you. Aku serahkan kaum aku kepada kamu wahai Allah. Tapi Allah kata, no, jangan berharap cepat sangat benda tu datang pada mereka. Nampak tak apa maksudnya? Allah tak dahaga menghukum manusia. Sebab itu kalau kita kaji hukum had, kan, hukum hudud yang ada pada Islam, anda akan tengok itulah hukum yang sangat rahmat untuk kita pelajari. Anda boleh bayang tak, kalau ditangkap bersalah tak cukup 4 orang saksi, tu turaful hudud, terangkat hudud. Mana nak cari hukum hakam macam ni? Anda bawa 3 orang, tak cukup seorang. No, tu turaful hudud, terangkat hudud. Kan? Ni ustaz, saya ada video ni. Tu turaful hudud. Tak ada 4 orang saksi. Arba'ah syuhada. Dan saksi pula siapa? Yang Islam berakal balik dan adil. Kalau pula lepas tu hakim tanya, kamu yang jadi saksi ni semayang tak semayang? Saya kadang-kadang semayang kadang-kadang tidak. Okey, dah cukup 4 kan? Kamu tak semayang kan? Okey, tak jadi hudud. Punyalah Allah tak dahaga nak menghukum manusia. Itu hukum hudud kita ni. Patutnya itulah yang kita pakai. Betul tak betul? Betul ke tak betul? It's not about political issue right now. It's about ini hukum siapa? Itu hukum siapa ya? Dan siapa kita nak kata hukum tu tak relevan dekat tempat ni? Kita lebih cerdik daripada Allah? Cuba jawab soalan tu. Ataupun kita punya ilmu yang tak sampai dengan ilmu Allah? Itu gambaran Okey, sadaqallahul azim. Sebab itu ayat terakhir, famahilil kafirin amhilhum ruwaidah. Jangan nak sangat kamu dipercepatkan azab pada mereka. Keep calm ya Rasulullah. Mana tahu dengan kamu, dengan aku tahan sekejap azab ni, ada 2-3 orang kembali kepada kamu, kembali kepada Allah dan Rasul, bertaubat kepada Allah. Nampak tak? So Allah sentiasa bagi apa kat kita tuan-tuan sekalian? Peluang. Sebab itu tuan-tuan sekalian, itulah gambaran surah At-Tariq ni. Maksudnya Allah Ta'ala A'la. Okey, hari ni sampai surah At-Tariq je. Baru surah dia macam ni. Peningkatan yang bagus daripada yang lepas. Betul? So 5 surah dah. So saya rasa saya akan kekalkan method macam ni insyaAllah. Kalau saya buat macam ni insyaAllah cepat je boleh habis. Tulis apa yang saya nak sampaikan je, tanpa meninggalkan ada sedikit poin pada surah tu. Okey, insyaAllah. Boleh So nanti saya akan bagi pada penganjur nota ni. Nota ni tulis kat note je pun, note. Tahu note? Type sendiri. Okay, note je pun. Nanti saya pandai-pandailah WhatsApp-kan ke apa ke, tengok macam mana saya akan bagi insyaAllah. Yang penting yang hadiah ni semua akan dapat nota insyaAllah. Saya cuba usaha. Okay, ada soalan? Surah kita bersurah Ada soalan? Bidadari. Okey. Di syurga. Ya betul. Wildan, betul. Ya betul lah. Fakta mengenai bidadari syurga tu pasal setakat pembacaan saya, yang makhluk khusus yang Allah akan cipta dekat dalam syurga cuma bidadari sahaja. Yang kanak-kanak hidang air dekat dalam syurga. Okay? Itu makhluk khusus. Dia bukannya makhluk dunia, budak-budak yang meninggal awal maka dia masuk dalam syurga, maka dia tiba kena daftar sebagai apa? Pelayan kat dalam syurga. Kesian dia. Lepas tu ni dia dapat syurga paling tinggi, tapi dia kata kamu jadi pelayan syurga. Dia tak adil. Sebab tu wildan adalah makhluk khusus, bukan makhluk dunia. Tetapi bidadari syurga tuan-tuan sekalian adalah makhluk dunia. Maksudnya bidadari syurga itu adalah daripada kalangan ni lah. Lelaki tak boleh mengaku lah bidadari. Daripada kalangan anda ni lah. Anda lah bidadari syurga ni. So dia bukannya makhluk khusus yang diciptakan. Tapi ada je khilaf yang mengatakan ianya sebab dah terlalu ramai. Sebab seorang lelaki dalam syurga akan dilayan bukan seorang bidadari saja. Yang itu dari kuat dalam Quran. Anda tak boleh nafikan boleh tuan-tuan sekalian. Ustaz, saya tak seorang je dalam suami saya. No.
Dari sangat kuat dalam Quran, seorang lelaki penghuni syurga bukan satu bidadari yang layan dia. Allah sebut benda, hum wa azwajuhum. Jelas kat situ bukan seorang. Kalau seorang, hum wa zawjatuhum. Mereka dengan pasangan je. Tapi apa kata benda? Hum wa azwaj, mereka dengan pasangan mereka. Sudah bisa kan? So, saya rasa tadi Ustaz penutup kelas ni macam dah okey, tapi dengar ayat ni macam tak okey balik kan? Cuma sekalian tu gambaran So, kalau ada bacaan baru, kalau saya jumpa itu makhluk khusus. Sebab ada yang katakan makhluk khusus sebab apa tau? Sebab takkanlah ramai sangat kan? Takkan ramai sangat sampai boleh seorang tu lebih daripada seorang melayan dia, mesti ada makhluk lain. So mungkin kat situ ada twist yang mengatakan ada pendapat lain. Wallahu a'lam. Saya boleh kaji balik nanti insya-Allah. Ustaz. Hurun ain. Oh, hurun ain ni adalah ketua bidadari. Hurun ain itu ketua bidadari ya. So ketua bidadari bukanlah ketua bidadari itu seorang je. Ketua bidadari itu boleh jadi ramai, tapi dia ketua bidadari untuk pasangan. Kan saya kata tadi ada ramai yang melayan, tapi dalam ramai itu takkan ada ketua. Seketua itu siapa? Isteri yang salihah kepada suaminya. Maka kalau isteri itu salihah dan suami itu salih, maka isteri akan jadi ketua bidadari untuk suaminya. So ketua ada kuasa tak? Kita ada kuasa? So kalau ketua ada kuasa, boleh tak dia kata hari ni semua cuti, saya seorang je layan? Dia ada kuasa? Tuan ada soalan? Doa untuk tanpa hisap. Doa? Doa untuk kita dapat tanpa hisap. Doa tanpa hisap ya. Doa kepada Allah, ya Allah masukkan syurga tanpa hisap. Ya Allah, Allahumma ja'alna macam ni. Ya Allah, adkhilni jannah bi ghairi hisab. Kalau saya nak boleh cipta dalam bahasa Arab je lah. Dalam bahasa Melayu ni adalah ya Allah masukkan kami ke dalam syurga tanpa hisab. Saya ulang Allahumma adkhilna ataupun adkhilni tu, kalau ni tu aku, kalau na tu kami. Adkhilna jannah, masukkan kami ke dalam syurga bi ghairi hisab, tanpa hisab. Okey? Clear semua? Jelas kan semua ni? So mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, kita jumpa bulan depan satu lagi siri yang kita ada misi yang lebih besar, iaitu menghafizkan juzuk amma. Kita kena mau bersama kan? Banyak lagi surah kan nak kena habiskan tu. Tak apa, kita cuba yang terbaik. Yang penting saya rasa bukanlah yang kita nak kejar tu kuantiti surah tu kan. Biar anda puas dan saya pun puas. Dan saya rasa saya telah menyampaikan apa yang keseluruhan daripada surah tersebut. Okey? Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih kepada sekalian atas kehadiran pada hari ini. Doakan kita semua tuan-tuan sekalian dilindungi daripada wabak-wabak penyakit yang tidak diingini, dan doakan kita semua juga dapat dipertemukan dengan Ramadan al-Mubarak insya-Allah. Bulan Al-Quran, bulan menambahkan kecintaan kepada Quran insya-Allah. Baik, aku qawli hadza wa astaghfirullah azim. Assalamualaikum.